Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam uhuah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita, kuliah kita pada malam ini. Pada malam ini, pada tahun 2022 ni, kita nak mulakan sambung di mana kita berhenti dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Hari ini merupakan sesi kita yang ke-44 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-8 daripada kitab ini, dan bab yang ke-8 daripada kitab ini, sang pengarang kitab ini memberikan tumpuan kepada perbahasan hukum-hukum fikih ataupun fatwa yang berkaitan dengan pendermaan organ. Jadi hari ini insya-Allah Taala kita nak sambung perbahasan daripada mana kita berhenti, masih lagi tentang pendermaan organ. Salah satu perkara yang dimuatkan oleh sang pengarang kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, dalam kitabnya Q&A Fiqh Perubatan, adalah ketika mana beliau membahaskan berkaitan dengan hukum hakam yang melibatkan pendermaan organ, beliau turut memuatkan beberapa contoh-contoh fatwa yang pernah dikeluarkan di Malaysia tentang pendermaan organ. Oleh kerana sang pengarang kitab ini merupakan orang yang tinggal kat Malaysia, jadi dia bawa datang contoh fatwa-fatwa di Malaysia. Jadi pada hari ini kita akan kongsi dengan antum beberapa fatwa ataupun fatwa yang pernah dikeluarkan di Malaysia tentang pendermaan organ, dan kita akan buat comparison, perbandingan dengan fatwa yang dikeluarkan di Singapura berkaitan dengan pendermaan organ ini. Dan sebagaimana kita maklum pada awal-awal, pada mula-mula ulama membincangkan tentang pendermaan organ ni, dia merupakan satu isu yang a bit controversial di kalangan masyarakat Islam pada awal-awal, yang mana kita akan lihat pada awal-awal perbincangan para ulama kita yang terdahulu tentang pendermaan organ, ramai di kalangan mereka yang tidak membenarkan pendermaan organ ni. Ini pada zaman barangkali 50 tahun yang lalu. Kalau saya boleh kongsikan, kalau kita dekat Singapura ni, tentang pendermaan organ, termasuklah pendermaan ginjal ataupun buah pinggang. Kalau kita kaji balik fatwa-fatwa kita yang pernah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 1973. Pada bulan Julai tahun 1973, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan bahawa menderma organ tidak dibenarkan, sama ada menderma semasa hidup ataupun berwasiat selepas meninggal. Kita sekarang dah berada pada tahun 2022 dan fatwa itu berkembang. Pada 1973. 1973 ni ada hampir 50 tahun yang lalu. Kan? Para ulama kita, para asatizah kita yang duduk dalam jawatan kuasa fatwa, mereka putuskan bahawa sebarang bentuk pendermaan organ tak dibenarkan dalam Islam. Tak kisahlah sama ada orang itu, orang yang mendermakan organ itu adalah orang yang masih hidup
ataupun dia mendermakan organ selepas dia meninggal dunia, kedua-duanya adalah tak dibenarkan. Itu merupakan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada bulan Julai 1973. Selepas berlalu lebih kurang 10 hingga 12 tahun, ada sedikit kelonggaran yang diberikan dalam fatwa di Singapura. Pada bulan Disember tahun 1985, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura mereka memutuskan sekiranya berada dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa, menderma organ dibenarkan dengan syarat persetujuan dan izin penderma dan warisnya. Jadi pada tahun 1985, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura mereka memberikan kelonggaran untuk melakukan pendermaan organ dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Dan mereka meletakkan syarat-syarat tertentu. Antara syarat yang mereka letakkan adalah mesti ada keizinan daripada penderma dan warisnya. Itu pada tahun 1985. Pada tahun 2004, pada bulan Jun tahun 2004, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura keluarkan satu lagi fatwa yang berkaitan dengan pendermaan organ. Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 2004 memutuskan bahawa penderma buah pinggang boleh membuat ikrar tanpa meminta persetujuan daripada waris. Itu pada tahun 2004. Dan pada bulan Julai tahun 2007, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan bahawa masyarakat Islam Singapura boleh dimasukkan di bawah Akta Hota yang menjadikan mereka secara automatik penderma organ. Jadi mari kita lihat the chronology, bagaimana fatwa itu berkembang. Lebih kurang 50 tahun yang lalu, 1973, para asatizah kita yang kita hormati yang duduk dalam Jawatan Kuasa Fatwa, mereka lebih cenderung untuk tidak membenarkan pendermaan organ secara langsung. Any form of pendermaan organ mereka tak setuju. 1985 ada sedikit kelonggaran diberikan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura, mereka membenarkannya kalau sekiranya dalam keadaan darurat. Dan pada tahun 2000 lebih, 2004, 2007, kita lihat bagaimana berlaku perkembangan dalam fatwa. Jawatan Kuasa Fatwa Singapura membenarkan orang-orang Islam dimasukkan di bawah Akta Hota yang menjadikan mereka secara automatik penderma organ. Jadi fatwa itu berkembang. Oleh kerana sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi merupakan dia tinggal kat Malaysia, maka fatwa yang dia kongsikan dalam kitabnya adalah lebih menjurus ke arah fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia. Jadi pada hari ini kita nak lihat apakah fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia dan kita nak buat sedikit perbandingan dengan fatwa yang dikeluarkan di tanah air kita di Singapura ini. Antara salah satu fatwa yang dikongsikan dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Islam Sarawak. Jadi Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Islam Sarawak mereka membahaskan, pernah memutuskan fatwa berkaitan dengan pendermaan organ ginjal atau buah pinggang. Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Islam Sarawak mereka memutuskan bahawa pendermaan organ ginjal buah pinggang ini kepada pesakit buah pinggang adalah harus dibenarkan tertakluk kepada beberapa syarat. Yang kita nak lihat kepada syarat-syarat tersebut dan kita nak bandingkan dengan fatwa di Singapura. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Islam Sarawak ni mereka membahagikan syarat kepada dua bahagian. Pertama adalah syarat-syarat berkaitan kalau sekiranya penderma itu adalah orang yang hidup. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua pula adalah kalau sekiranya yang mendermakan itu adalah individu yang telah meninggal dunia. Jadi penderma organ yang masih hidup, di sana ada syarat-syarat tertentu. Penderma organ kalau sekiranya telah meninggal dunia, di sana juga ada syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama yang diletakkan, kalau sekiranya penderma organ merupakan daripada kalangan yang hidup, organ yang kita masukkan kat sini adalah ginjal ataupun buah pinggang. Syarat pertama adalah
penderma rela dengan ikhlas hati menderma organ ginjal ataupun buah pinggangnya. Tak boleh ada unsur-unsur paksaan. Mesti dengan sukarela, willingly, untuk donate dan bukan dipaksa. Itu syarat pertama yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Islam Sarawak. Dan kalau kita bandingkan dengan Singapura, fatwa di Singapura, pada tahun 1985, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura meletakkan syarat yang lebih kurang sama dengan syarat yang sedang kita bincangkan ini. Kata Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 1985, jika si penderma itu masih hidup, pemindahan organ itu hendaklah dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Jadi syarat pertama ni dia hampir-hampir sama dengan syarat yang pernah diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 1985. Syarat yang kedua yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Sarawak ni, mereka mengatakan disahkan oleh pakar perubatan bahawa pendermaan itu tidak akan membahayakan kesihatan si penderma. Kalau sekiranya dia memudaratkan si penderma organ tu, dia membahayakan nyawa kesihatan si penderma itu, maka tak dibenarkan. Ini syarat mereka yang kedua. Dan syarat ini sekali lagi hampir sama dengan syarat yang pernah dikeluarkan dalam fatwa Singapura pada tahun 1985. Kata Jawatan Kuasa Fatwa Singapura, pada tahun 1985, jika si penderma masih hidup, maka pemindahan organ itu tidak memberikan kemudaratan kepada si penderma. Salah satu syarat sah untuk mendermakan organ adalah pendermaan organ itu tidak memudaratkan si penderma. Jadi ada persamaan antara syarat kedua ni yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Islam Sarawak dengan Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 1985. Syarat yang ketiga yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Islam Sarawak adalah tidak dilakukan dengan cara jual beli. Menderma organ ni kita menderma bukan menjual organ. Menderma organ. Dan bukan meraih keuntungan dengan menjual organ. Bukan meraih keuntungan dengan menjual ginjal ataupun buah pinggang. Tapi dengan cara donation. Dengan cara menderma. Tidak dilakukan dengan cara jual beli. Dan syarat ini pun kalau kita perhatikan pada fatwa Singapura pada tahun 1985 juga adalah sama. Jawatan Kuasa Fatwa Singapura mengatakan yang buah pinggang ini tidak sepatutnya diperniagakan. Jadi kita lihat ada persamaan antara syarat-syarat yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Islam Sarawak ni berkaitan dengan pendermaan ginjal dengan keputusan syarat-syarat yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada fatwa mereka yang dikeluarkan pada tahun 1985. Bahkan kalau kita baca fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1985, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura mengatakan mereka menambah lagi beberapa syarat tambahan. Antaranya adalah kalau sekiranya individu tersebut, si penderma organ tu masih hidup, si penderma hendaklah orang yang mukallaf, kan, yang berakal, yang baligh. Dan mereka meletakkan syarat tambahan juga adalah mesti dipastikan pembedahan itu berjaya pada kebiasaannya. Itu merupakan beberapa syarat yang diletakkan berkaitan dengan syarat derma daripada orang yang masih hidup. Bahagian yang kedua, situasi yang kedua adalah syarat derma daripada yang mati. Kalau sekiranya penderma organ itu adalah daripada kalangan orang yang telah meninggal dunia, maka di sana ada beberapa syarat tertentu. Pertama, sebelum meninggal dunia, penderma menyatakan kerelaannya mendermakan organ ginjal ataupun buah pinggangnya itu kepada orang lain. Mesti ada kerelaan.
Dan syarat ini lebih kurang sama dengan syarat yang pernah diletakkan oleh Majlis Fatwa Singapura pada tahun 1985. Pada tahun 1985 kata Jawatan Kuasa Fatwa Singapura, jika si penderma telah meninggal dunia, mesti ada kerelaan daripada si mati. Maksudnya semasa dia hidup tu dia memang mengizinkan untuk mendermakan organ tersebut. Kedua, disahkan oleh pakar perubatan bahawa organ ginjal ataupun buah pinggang yang didermakan itu masih boleh dimanfaatkan. Itu syarat kedua yang diletakkan. Kalau sekiranya penderma organ itu telah pun meninggal dunia. Syarat ketiga, pemindahan organ ginjal ataupun buah pinggang itu semata-mata untuk berubat, bukan untuk tujuan lain. Dan syarat keempat yang diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Islam Sarawak adalah tidak dilakukan dengan cara jual beli. Ini merupakan di antara beberapa syarat yang telah diletakkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Islam Sarawak berkaitan dengan pemindahan organ. Itu fatwa di Malaysia. Sebagaimana saya katakan tadi, fatwa di Singapura tentang pendermaan organ ini dia berlaku perkembangan. Pada tahun 1973, pada Julai 1973, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan bahawa sebarang bentuk pendermaan organ adalah tak dibenarkan. Apakah hujah-hujah Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada 1973 yang tidak membenarkan pendermaan organ secara mutlak? Mereka mengatakan kalau sekiranya si penderma itu adalah daripada kalangan orang yang hidup, maka menderma organ ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Di Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 1973, mereka melihat pendermaan organ pada zaman tersebut adalah seolah-olah mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Seolah-olah perbuatan ini boleh memberikan kemudaratan kepada diri kita. Mereka juga berhujah dengan kaedah fiqh yang mengatakan bahaya tidak boleh ditolak dengan bahaya yang lain. Kemudaratan tidak boleh ditolak dengan kemudaratan yang lain. Jawatan Kuasa Fatwa Singapura juga pada tahun 1973, mereka mengatakan badan dan seluruh anggota kita ni merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah Allah pada diri seseorang insan. Dan tiap daripada anggota badan kita akan disoal di hari akhirat kelak. Justru itu tak dibenarkan untuk mendermakan organ. Kalau Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 1973 juga, kalau sekiranya si penderma itu adalah daripada kalangan orang yang telah meninggal dunia, hukum mendermakan organ juga adalah tak dibenarkan. Antara sebabnya adalah kerana setiap jenazah yang boleh dikebumikan, mestilah dikebumikan. Setiap anggota badan tu yang boleh dikebumikan, hendaklah dikebumikan. Tak boleh didermakan. Mereka juga berhujah yang kemuliaan jenazah itu ialah pengebumiannya. Cara kita memuliakan jenazah adalah dengan kita mengebumikan jenazah tersebut dan bukan mengambil mana-mana bahagian daripada anggota orang tersebut. Jawatan Kuasa Fatwa pada ketika itu juga melihat perbuatan mendermakan organ ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Hadis yang berbunyi memecahkan tulang si mati adalah seperti memecahkan semasa dia hidup. Jawatan Kuasa Fatwa juga mengatakan yang penghormatan kepada jenazah adalah satu daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara kita menghormati jenazah adalah dengan tidak mengambil mana-mana bahagian daripada badannya. Bahkan kata Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 1973, tiada nas ataupun dalil yang terang yang membolehkan pendermaan organ, termasuklah pendermaan ginjal. Bahkan mereka mengatakan di sana ada nas yang melarang, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jika mati anak Adam, terputuslah seluruh amalan kecuali 3.
Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Jadi kata Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 1973, hadis yang baru dibacakan tadi menafikan amal jariah dengan organ. Kerana hadis itu hanya mengkhususkan 3 perkara sahaja. Itu pandangan Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 1973 yang tidak membenarkan sebarang bentuk pendermaan organ. Pada tahun 1985, Jawatan Kuasa Fatwa mereka menukar ataupun merubah pendirian mereka tentang isu pendermaan organ. Mereka mengatakan boleh dilakukan pendermaan organ kalau sekiranya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan ada keperluan untuk menyelamatkan nyawa dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, kata Jawatan Kuasa Fatwa Singapura, jika orang yang mendermakan organ itu adalah daripada kalangan orang yang hidup, si penderma itu mestilah seorang yang mukallaf, orang yang berakal, orang yang baligh. Antara syaratnya juga adalah orang itu mendermakan dengan cara sukarela tanpa paksaan. Syarat yang lain juga yang mereka letakkan sudah dipastikan pembedahan itu berjaya pada kebiasaannya. Dan syarat keempat adalah pemindahan organ itu tidak memudaratkan si penderma. Jika organ diambil daripada si mati pula, kata Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 1985, mesti ada kebenaran daripada pihak waris. Dan mesti juga ada kerelaan daripada si mati. Si mati pernah menyatakan kerelaannya untuk mendermakan organ semasa beliau hidup. Itu pada tahun 1985. Pada tahun 1985, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura membenarkan pendermaan organ termasuklah ginjal, buah pinggang dalam keadaan darurat. Pada tahun 2004, lebih tepat lagi pada bulan Jun tahun 2004, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan penderma buah pinggang boleh membuat ikrar tanpa persetujuan daripada waris. Mereka mengatakan, Jawatan Kuasa Fatwa mengatakan, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura mengatakan, jika seseorang telah mengikrarkan pendermaan organnya semasa hayatnya, maka para waris mesti menghormati ikrar tersebut dengan melaksanakannya. Dengan syarat ikrar itu dalam batasan syarak. Jika si mati tidak membuat ikrar, maka warislah yang membuat keputusan. Ini juga bererti jika seseorang ingin membuat ikrar bagi mendermakan organ-organnya, sama ada buah pinggang, jantung, hati, maka dia tidak disyaratkan untuk mendapatkan tanda tangan warisnya pada borang ikrarnya. Yang perlu dilakukan adalah mendapatkan 2 orang lelaki Islam yang dewasa bagi menandatangan borang ikrarnya sebagai saksi. Itu merupakan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 2004. Dan fatwa yang terkini tentang tentang pendermaan buah pinggang ni ataupun ginjal, the latest fatwa berkaitan dengan isu ini antaranya adalah pada tahun 2007. Yang mana Jawatan Kuasa Fatwa Singapura memutuskan bahawa masyarakat Islam Singapura boleh dimasukkan di bawah Akta Hota yang menjadikan mereka secara automatik penderma organ. Kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, Islam menggalakkan pencarian rawatan bagi penyakit. Islam menggalakkan penganutnya untuk mencari rawatan bagi penyakit. Dan rawatan yang bagi mereka yang mengalami kerosakan organ seperti ginjal adalah dengan penerimaan organ baru. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Jawatan Kuasa Fatwa Singapura pada tahun 2007 membenarkan pendermaan organ adalah kerana dia bertepatan dengan maqasid syariah. Dia bertepatan dengan matlamat ataupun objektif di sebalik syariat Islam. Salah satu objektif matlamat di sebalik syariat Islam adalah berkaitan dengan memelihara nyawa manusia. Mendermakan organ, membantu orang, menyelamatkan nyawa orang, dia bertepatan dengan maqasid syariah.
dia bertepatan dengan objektif daripada syariat Islam. Sebab yang ketiga, kenapa Jawatan Kuasa Fatwa membenarkan penerimaan organ pada tahun 2007 adalah syariat Islam berdasarkan sifat rahmah dan ihsan, menyeru umatnya membantu dan memberikan sumbangan di dalam mengatasi penderitaan manusia seperti penderitaan pesakit-pesakit ginjal. Ada di kalangan hamba-hamba Allah diuji dengan penyakit buah pinggang, penyakit pesakit ginjal. Dan Islam ni antara intipati ajarannya adalah Islam ni ajarannya bersifat rahmah, ihsan, menggalakkan penganut-penganutnya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, menganjurkan penganut-penganutnya untuk memberikan sumbangan kepada orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan salah satu bentuk rahmah dan ihsan adalah dengan menolong bagi mereka-mereka yang sakit, pesakit-pesakit ginjal, yang memerlukan kepada pendermaan organ, maka Islam tidak melarang sama sekali kita daripada menolong orang-orang lain. Antara sebab kenapa Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 2007 membenarkan pemindahan buah pinggang, organ adalah kerana pendebahan organ merupakan satu amal kebajikan di mana pahala dan kebaikannya akan berterusan selepas kematian seseorang. Berbeza dengan pandangan Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 1973, pada tahun 2007, Jawatan Kuasa Fatwa melihat pendermaan organ ni sebagai salah satu amal kebajikan, amal kebaikan. Kita dah meninggal dunia, kita dermakan organ kita dekat orang yang masih hidup memanfaatkan organ kita. Maka walaupun kita telah meninggal dunia, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Insya-Allah pahala kita akan berterusan walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi begitulah sedikit kronologi perkembangan fatwa. Kita buat comparison antara fatwa di Singapura dengan fatwa di Malaysia, oleh kerana sang pengarang kitab ini adalah penulis daripada Malaysia, jadi fatwa-fatwa yang dinukil dalam kitab ini adalah fatwa-fatwa di Malaysia. Adapun pada hari ini saya kongsikan juga, walaupun tak disebutkan dalam kitab sang pengarang ini, kita kongsikan juga perkembangan fatwa yang berlaku di Singapura berkaitan dengan pendermaan organ, khususnya pendermaan ginjal ataupun buah pinggang. Kita lihat para asatizah kita yang terdahulu 50 tahun yang lalu tidak membenarkannya sama sekali. Kemudian slowly, pelan-pelan mereka memberikan kelonggaran. Sampailah tahun 2007 dibenarkan bagi orang Islam untuk menderma organ. Dan itu dilihat sebagai satu perbuatan yang bertepatan dengan syariat Islam. Sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada hari ini, pada malam ini, hari ini kita berikan tumpuan kepada fatwa berkaitan dengan pendermaan organ ginjal. Sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, dia berikan tumpuan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Jawatan Kuasa Majlis Islam Sarawak berkaitan dengan pendermaan organ ginjal, yang mana kesimpulannya adalah penambahan organ ginjal atau buah pinggang kepada pesakit buah pinggang adalah harus tertakluk kepada beberapa syarat sebagaimana yang telah kita syarahkan sebentar tadi. Dan keputusan ini selari dengan fatwa yang dikeluarkan di Singapura ini. Itu saja yang saya nak kongsikan pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan, minggu Ahad hadapan, kuliah isyak kita pada hari Ahad ini akan diadakan secara fizikal dekat Dewan Salat Masjid Ma'ruf. Kalau sekiranya ada yang ada kelapangan, bolehlah join kita, hadirkan diri di Masjid Ma'ruf untuk sama-sama kita meneruskan perbahasan berkaitan dengan kitab Q&A Fiqh Perubatan, khususnya berkaitan dengan perbincangan para ulama semasa tentang pendermaan organ.
tiada pendaftaran yang perlu dilakukan untuk menghadiri kuliah. Asalkan telah pun menerima vaksin, maka dah boleh attend insya-Allah kuliah Isyak di Masjid Ma'ruf pada minggu hadapan. Sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.